Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Hari ni kita kembali lagi dengan barang-barang yang perlu ada dalam kereta anda. So hari ni saya nak bagi tips lagi. Hari tu saya dah bagi tips 4 barang yang perlu ada dalam kereta. Iaitu apa? First kali, GPS holder. Yang kedua, tempat untuk kita mengantungkan barang ataupun kita panggil sebagai hook. Yang ketiga, perfume. Dan yang keempat, payung. Hari tu kita dah mention. Tapi hari ni sebenarnya tuan-tuan dan puan perlu ada beberapa barang tambahan. Kerana apa? Saya rasa 4 barang itu tidak mencukupi bosku. Tidak melengkapi kereta anda. Okay, so hari ni kita buat sambungan daripada apa yang kita telah buat pada hari tu, iaitu barang yang perlu ada dalam kereta anda. Jom kita tengok barang apa. Okey tuan-tuan dan puan, so sebenarnya kenapa barang-barang ini perlu ada di dalam kereta tuan-tuan dan puan? Sebenarnya adalah untuk practicality. Okey, practicality ni apa? Practicality ni adalah kita panggil sebagai kita menyebabkan kereta kita ni, okey, dia boleh buat banyak benda. Okey, macam saya mention tadi. Okey, yang video sebelum ni kita letak apa? Kita letak hook. Kan, hook tu apa? Sebab kita nak letak barang dekat situ supaya mudah untuk kita ambil. Kan saya cakap saya letak dekat seat sebelah ni kan. So itu adalah practicality. Selain daripada tu kita letak perfume. Perfume bukan practicality lah, tapi dia menyebabkan kita punya kereta harum. Okey, selain daripada tu apa lagi? GPS holder, practicality. Daripada kita pegang handphone kita tengok GPS maps, okey, menyebabkan kita tak dapat fokus dengan keadaan jalan hadapan, menyebabkan kita hilang fokus dan boleh berlaku kemalangan, betul tak? So GPS holder tu adalah practicality. Dan juga payung tu pula. Payung tu dia bukan practicality di dalam kereta lah, tapi dia menyebabkan kita senang untuk bergerak jika kita parking dalam keadaan yang hujan lebat, apabila tiada parking di bawah bumbung. So kita boleh menggunakan payung untuk kita travel daripada tempat ke tempat. So itu adalah practicality. Okay, macam perfume dengan payung bukan practicality di dalam kereta lah. So hari ni kita ada sambungan. So sambungan kita tu, kita nak menyebabkan kereta kita ni lebih nyaman. Okay, kalau kita duduk dalam kereta ni, kalau apa-apa yang berlaku, maksudnya ada benda yang dah ada dekat dalam kereta kita. So dia akan jadi lebih praktikal. So apakah barang itu? Yang pertama sekali saya nak mention dekat sini. Yang pertama sekali untuk hari ini. Untuk hari ini yang pertama sekali. Tisu bosku. Tisu ni sangat penting tuan-tuan dan puan. Okey, tisu ni sangat penting. Jangan fikir benda bukan-bukan. Okey, jangan fikir benda bukan-bukan. Kenapa saya cakap tisu ini penting? Saya bagi contoh sekarang bosku-bosku sekalian. Tengok tisu. Contohlah tiba-tiba kita tengah minum air. Kita tengah minum air tengah glup glup glup, tiba-tiba tertumpah. Okey, so bila tertumpah, okey, sama ada dia mengalir ke baju ataupun terus mengalir ke dashboard kenderaan. Okey, so kita ada tisu yang kita boleh pakai untuk kita lap muka kita balik. Okey, dan kita boleh lap perkakas kenderaan kita yang terjejas apabila terkena air tersebut. Okey, so bila kita dah dapat menggunakan tisu ni, maksudnya semua air-air ataupun bahan tumpahan yang tadi tu kita boleh ambil dan terus buang, daripada kita tinggal dia menjadi kering di situ. Okey, tambah pula dengan air manis. Air manis adalah air yang bergula. So air yang bergula ni kalau dia tertumpah dekat bahagian kenderaan kita, bila kita tinggalkan dia, dia akan jadi macam, kalau orang Kedah cakap, beretang. Maksudnya dia tinggalkan kesan kering yang kita boleh nampak dan menyakitkan mata kita. So kita boleh menggunakan tisu ini, kita lap dulu dan kita boleh buang tisu ini di tong sampah. Jangan kita buang di tengah jalan, kita buang di tong sampah. Walaupun tisu ini dia biodegradable, dia boleh hancur, tapi jangan kita buang merata-rata. Benda itu tak baik. So kita buang dalam tong sampah. Jadi yang pertama adalah tisu. Yang kedua, okey, yang kedua, kain. Okey. So kenapa saya cakap tisu dan kain perlu ada dalam kereta? Kenapa tak salah satu sahaja? Okey, tuan-tuan dan puan pun mesti dah tahulah. Okey, apa perbezaan tisu dan apa perbezaan kain? Tisu ni sebenarnya dia lebih kepada
kegunaan untuk muka kita. Okey, kerana dia salah satu kita panggil sebagai foam yang lembut. Okey, bila kita letak dekat muka, disebabkan benda tu lembut, so dia tidak boleh membuat apa-apa jangkitan kepada muka kita. Bayangkan kalau kita guna kain ni. Kain ini kan kita boleh guna juga untuk sebagai foam untuk mengelap. Kalau kita dah mengelap, okey, kenderaan kita yang terjejas, tengok-tengok pula tak ada tisu time tu, tertumpah air. Takkan kita nak guna benda ini yang dah bekas, kita lap benda-benda macam tu, kita nak letak dekat muka. Kuman tu bosku, kuman. Bila kuman, dia boleh ada infection. Bila infection dekat muka, benda tu lah yang akan menaikkan jerawat. So, sebab itulah kena ada juga kain. Okey, kalau tuan-tuan dan puan nak gunakan kain ini bukan setakat untuk mengelap sahaja, tuan-tuan dan puan juga boleh menggunakan kain ini untuk mengeluarkan habuk yang tuan-tuan dan puan tak boleh tengok, okey, dekat dashboard. Kan kadang-kadang kalau kita tinggal kereta lama, kereta kita akan berhabuk. So, kita boleh menggunakan kain ini untuk kita mengelapkan habuk-habuk tersebut, dan mata kita pun jadi lebih bersinar. Nampak tak? Bukan setakat itu sahaja, kegunaan kain ini juga boleh save tisu yang kita boleh guna, selain daripada kita menggunakan tisu itu untuk mengelap bahagian kenderaan kita yang terkena habuk tersebut. Nampak tak? Sebab itulah kain juga perlu ada dalam kenderaan anda untuk practicality. Jadi tuan-tuan dan puan, selain daripada tu, barang yang ketiga yang tuan-tuan dan puan perlu ada, iaitu, saya ambil tunggu. Nampak tak, saya tak tengok pun, tapi saya boleh mengeluarkan benda ini dengan mudah, iaitu pemegang kad. Pemegang kad. Okey, saya panggil pemegang kad lah. Okey, pemegang kad ni apakah fungsi dia? Nampak tak dekat situ? Kalau tuan-tuan pun boleh tengok, itu adalah kad Touch 'n Go. Tapi ini adalah kad Tesco Club Card lah. Okey, Tesco Club Card ni dia ada Touch 'n Go. So, saya menggunakan Club Card Tesco ini, okey, sebagai Touch 'n Go punya kad. Okay, so bila kita travel jauh, tuan-tuan dan puan kan, bila kita travel jauh, kita menggunakan tol sebagai kita punya hantian. Okay, so tuan-tuan dan puan, bila kita travel jauh, kita akan berhadapan dengan perkara-perkara macam ni lah, iaitu kita terpaksa melalui tol jika kita menggunakan highway. Okey, terutamanya utara selatan, jika kita nak travel daripada utara ke selatan, selatan ke utara, ataupun apa-apa sahaja jalan yang ada tol. Okey, so bila ada tol, kita kadang-kadang bila kita bawa, okey, kita tak dapat agak tau. Okey, bukan selalu kita dapat agak 100%. Kadang-kadang kita tak dapat agak, kadang-kadang kita terkona lebih, ketepum kena. Kena dekat mana? Kena dekat sport rim. Okey, sebab apa? Sebab kita nak mendekatkan diri kita dengan panel Touch 'n Go itu. Okey. So, kayu ini boleh digunakan untuk kita nak duduk stay jauh, tapi nak kad Touch 'n Go ini sampai. So kad Touch 'n Go ini, okey, ataupun pemegang kad ini perlu ada di dalam kenderaan anda. Bukan setakat itu sahaja bosku. Sekarang kita sudah maju. Sekarang kalau kita nak masuk dekat mall-mall pun, kadang-kadang kita hanya menggunakan kad Touch 'n Go sahaja, selain daripada kita nak ambil physical card yang kita nak pergi validate pula nanti, kita nak pergi bayar pula nanti kan. So dah 1-2 kerja dah. So sekarang ini semua benda dah mudah, semua benda dah canggih teknologi, menggunakan kad saja, dan kita boleh touch it dan kita boleh masuk bosku. Terbaik. So yang ketiga, pemegang kad. Okey. So yang seterusnya, kali ni saya tak buka lagi pun, tapi tak apa. Okey, benda itu ada dalam beg saya. So apakah barang tersebut? Barang tersebut adalah apakah ini? Ini adalah mat ataupun tikar yang kita boleh letak di bahagian dashboard hadapan kita tu. Okay, so apakah fungsi tikar ini? Fungsi tikar ini dia sebenarnya dia mempunyai getah yang dia akan contact dengan kita punya dashboard supaya dia boleh kekal dalam satu tempat. Okay, contoh sekarang ini waktu PKP, dan kadang-kadang ada di antara kita yang terpaksa merentas negeri, terpaksa merentas untuk pergi ke tempat kerja. Okay, so borang kertas kerja itu diperlukan untuk kita letak di atas dashboard. Tapi malangnya disebabkan kalau tak ada benda ini, okey, kalau kita letak saja kertas itu di atas dashboard, kadang-kadang dia boleh terslide ke tepi kalau kita guna, dan terslide ke sana, terslide ke sini, terslide ke sana, dan kita pun pening, kita nak ambil adjust, kita nak ubah balik pula kan. So dia menjadi salah satu pasal pula. So tuan-tuan dan puan, mat ini
boleh digunakan untuk meletakkan kertas ataupun contohlah tuan-tuan dan puan nak letak apa-apa sahaja untuk mengekalkan kertas kerja kita tu pada posisi dia. Okay, so yang keempat, mat ataupun tikar dashboard ini. So tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan dah tengok dah pun hari ini barang apa yang perlu ada dalam kenderaan. Nak saya ulang balik, okay, daripada episod sebelum ini kepada hari ini. So total 4 barang, 4 yang lepas, okay, dan 4 yang hari ini. So total semua barang yang perlu ada dalam kenderaan adalah: yang pertama, GPS holder; yang kedua, hook untuk letak barang; yang ketiga, perfume untuk mewangikan kenderaan; yang keempat, payung; yang kelima, tisu; yang keenam, kain; yang ketujuh, pemegang kad; dan yang ke-8, mat ataupun tikar untuk kita letakkan kertas kerja kita di hadapan. Okay. So semua total 8 barang yang perlu ada dalam kenderaan anda ini sebenarnya bagi saya adalah untuk meningkatkan practicality di dalam kenderaan. Okay, supaya tuan-tuan mudah untuk, kalau tuan-tuan berada di mana-mana, contoh macam saya cakap tadi, kalau tumpah minuman kita boleh ambil tisu. Kalau di muka, okay, kalau di kenderaan kita boleh ambil kain. Yang kedua, kalau hujan kita boleh ambil buka payung. Yang ketiga, kalau ada barang, contoh daripada kita letak dekat seat di hadapan ni, kita boleh letak di belakang. Yang keempat, okay, kita boleh, okay, pastikan kertas kerja kita berada di posisi dia. Taklah nanti kita corner dia pergi ke sebelah sana, kita corner sebelah ni dia pergi ke sebelah sini, dia mengganggu kita pula. Okay, so benar-benar yang ini sebenarnya dia membantu kita sebenarnya. Okay, dia membantu kita untuk mengelakkan daripada, okay, sebarang bahaya di jalan. Okay, sebarang bahaya di jalan. So sebenarnya perkara-perkara ini saya rasa penting, okay, untuk ada di dalam kenderaan kita. Okay, 8 barang tersebut lah untuk kita nak, saya kata tadi, meningkatkan practicality. Walau bagaimanapun, sebelum saya nak end video ni, satu benda lagi saya nak mention kepada tuan-tuan dan puan. Okay, kalau dalam video ni perasan tak, video lepas saya tetap pakai kacamata hitam. Okay, seperti ini. Yang sampaikan tuan-tuan dan puan boleh nampak dashboard. Nampak tak tangan saya dekat dalam spek tu? Nampak tak? Okay. So satu benda lagi yang saya nak bagi tahu, ini adalah ekstra sahaja. Apa kata kalau tuan-tuan dan puan sediakan cermin mata gelap, okay, di dalam kenderaan tuan-tuan dan puan. Okay, sebenarnya cermin mata gelap ini bukanlah perkara yang bagus, okay, kerana ia menyebabkan kita kurang daya penglihatan yang jelas di hadapan. Tapi jika tuan-tuan dan puan mengalami masalah silau, okay, mengalami masalah silau di siang hari saja, ya, saya tak misi waktu malam. Di siang hari tuan-tuan dan puan tak boleh tengok cahaya matahari, sakit mata, tuan-tuan dan puan boleh simpan satu glasses ataupun kita panggil sebagai cermin mata gelap di dalam kenderaan tuan-tuan dan puan, okay, di kawasan yang telah disediakan. Macam untuk kereta saya ada kawasan untuk meletakkan, okay, ada satu spot, okay, untuk meletakkan glasses untuk kita nak pakai semasa kita berhadapan dengan silau yang berada di hadapan kita pada siang hari. Okay, pada siang hari sahaja. Malam saya tak recommendedkan pakai apa-apa spek kecuali spek anti silau sahajalah. Spek anti silau no problem. Tapi kalau nak pakai spek mata gelap waktu malam, itu perkara yang mustahil bagi saya. Okay, kerana kita tidak dapat melihat dengan jelas di hadapan. Okay, sebab apa saya cakap? Sebab saya pernah pakai. Okay, bila saya pernah pakai, tak nampak lah, adalah cermin tinta gelap kan. Okay, so tuan-tuan dan puan, terima kasih lah, okay, kerana menonton video ni walau bagaimanapun. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap, okay, video hari ini dapat membantu tuan-tuan dan puan menyediakan perkara-perkara yang tuan-tuan dan puan rasa wajib untuk kita letak dalam kenderaan kita. So bukan setakat itu saja. Okay, siapa yang belum like, subscribe juga share YouTube channel Warizwa ini, tuan-tuan dan puan boleh buat perkara sedemikian kerana ia membantu untuk kita menambahkan lagi subscriber dan juga kita dapat untuk membantu, okay, untuk memberikan informasi positif kepada tuan-tuan dan puan. Okay, selain daripada review macam ni, kita ada juga review berkaitan tentang barangan motosikal. Dan jika tuan-tuan dan puan berminat dengan barangan motosikal, tuan-tuan dan puan boleh pergi ke Shopee kita. Kita ada 2 Shopee dan 1 Lazada. Boleh tengok di ruangan description. Dan jika tuan-tuan dan puan ada apa-apa pertanyaan, okay, tuan-tuan dan puan boleh terus WhatsApp kita. WhatsApp kita pun kita sudah letak di ruangan description. Kalau tak tahu description di mana, tuan-tuan dan puan just boleh pergi sahaja dekat kita punya komen di bawah tu, comment section, dan komen sahaja apa persoalan tuan-tuan dan puan dan kita akan cuba jawab dalam masa terdekat. No problem, okay. Jangan lupa untuk share juga, okay, kepada kawan-kawan kita yang lain supaya ilmu-ilmu ataupun informasi ini kita boleh
berikan kepada tuan-tuan dan puan. Okay, so tuan-tuan puan boleh meningkatkan practicality di dalam kenderaan tuan-tuan dan puan. Itu sahajalah daripada saya hari ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video. Sekian, terima kasih. Bye bye bosku. Lupa nak tunjuk payung saya beli. Tu dia bosku. Biasalah kereta sport kan, susah sikit saya nak ambil. Ini dia bosku. Ini dia payung panjang sikit lah. Saya letak dekat belakang tu je sebenarnya. Okay, so payung inilah nanti yang saya akan gunakan jika berlaku sebarang hujan dan sebagainya. Berapakah harga untuk payung ni? Jawapannya ialah hanya RM18. Okay, bye bye.